Okey, so di sini ada sikit lagi cikgu tak sempat sentuh semalam, ialah berkaitan dengan luas segitiga. So bukan setiap kali bila awak gunakan rumus luas segitiga ini, tujuan awak ialah untuk cari luas lah. Ada masanya awak akan tengok soalan sudah bagi luas, kemudian dia tanya sisi ataupun sudut. Bergantung kepada soalan lah. Okey, so sebagai contohnya cikgu bagi satu soalan macam ini. Ini tak ada dalam modul kamu. Tak apalah, cikgu ambil di sini aja contoh. Okey. Okey. Kejap, cikgu nak ambil ada yang jawapan. Kejap. Sebagai contoh ini, okey, cikgu bagi satu segitiga. Okey, cikgu bagi ini 10, ini 6, ini 7.5. Cikgu bagi ini P, ini Q, ini R. Lepas tu, okey. Soalan mungkin boleh macam ni. Mula-mula cikgu tanya. Okey, cikgu tanya cari tak. Okey. Biasanya dia akan wajibkan. Okey, dia akan buang satu, okey. Dia kata diberi luas segitiga PQR ialah, okey, dia akan bagi luas kepada kita. Tumpan jawapan sini ya, kejap. Mana dia? Okey. 22.42 cm persegi. Okey, lepas tu soalan tanya cari sudut QPR. Okey. Diberi luas segitiga PQR ialah 22.42 cm padu, cari sudut PQR. So kalau kamu tengok soalan kali ini bukan tanya apakah luas, tapi cikgu sudah bagi luas. Ini memang selalu berlaku dalam MX ya. Biasanya kita pakai rumus ini untuk cari luas, tapi bila baca soalan luas sudah bagi. Tak ada masalah. Kita tetap gunakan rumus ini, hanya nanti kita akan melibatkan penyelesaian masalah lah. Okey. So, Bakis, sudut QPR di mana? Di P, di Q, di R. Dekat P. Okey, dekat P. Kalau sekarang saya gunakan rumus segitiga, sesuai tak dua sisi ini dan sudut ini? Sesuai. Sesuai, maksudnya saya boleh terus guna formula sudah. So, kita gunakan formula ini. Okey, kejap. Apa dia? Formula ini tulis A, B, C, bukan bermaksudnya bila ada segitiga ABC, kita mesti gunakan sudut C. Dia sebenarnya nak cakap ialah apa yang cikgu cerita tu, sisi dua itu sudut mesti sudut. Sebenarnya kita panggil ini sebagai sisi sudut kandung. Dikandung oleh dua sisi itu. Okey So kita masukkan. Okey, Pakis, luas segitiga? 22.42. Okey. Sama dengan 1/2 darab 10 darab 6 darab sin sudut QPR. Okey, sudah. Okey. Lagi bagus ialah sini awak terus gunakan nama yang betul daripada masih gunakan C Okey, selesaikan cikgu nak jawapan. Okey, menu pun boleh, tekan kalkulator sekali pun boleh, per peringkat pun boleh, cikgu nak jawapan saja. Ya. Okey, tak apa, cikgu tunggu. Ilya, tekan juga. Sudah cakap
Namanya. Okey, Ilya sebut jawapan dulu. Ilya, jawapan awak? 48.36. Pakis boleh dapat? Dapat. Dapat Okey. Dan jangan lupa sama juga macam petua sinus. Bila tajuk ini melibatkan sin punya, di mana awak nak cari sudut, selalu ada jawapan kedua, di mana kalkulator tidak mampu bagi bagi kita. So jawapan yang kedua itu selalu nak cari pun sama teknik dia, iaitu kamu buat 180 tolak jawapan kalkulator. So apa jawapan dia? 131.64. 64, dan lepas tu sekali lagi lah kita tengok balik soalan. Okey, kita tengok balik soalan, adakah kalau ada gambar raja kita akan tengoklah, kalau gambar raja ini sudut tirus maka kita abaikan jawapan ini. Kita abaikan jawapan ini. Kalau sekarang cikgu tidak ada gambar raja, okey, awak tengok soalan yang lebih kurang, soalan yang sama, sebenarnya bila awak lukis sama, okey kejap. Awak tengok, tengok kerjakan sekejap. Okey, cikgu bagi macam ini. Diberi PQ, okey. Ni, dia kena kata, kejap. PQR ialah sebuah segitiga. Diberi PQ sama dengan 10 cm dan PR sama dengan 6 cm. Luas segitiga PQR ialah 22.42 cm persegi. Cari sudut, aku akan cakap sudut-sudut. Okey, cari sudut-sudut QPR. Kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini apa yang cikgu tulis di sini, ayat saja. Cikgu tak bagi gambar raja. So bila awak lukis segitiga ini, sebenarnya awak akan dapat gambar raja atas ini kan? Awak akan lukis macam ini. Mungkin awak kata, cikgu saya nak lukis segitiga yang sendiri sekali lagi. Tak kisah. Awak boleh, cikgu tengok ni. Mungkin awak kata, cikgu saya nak lukis segitiga satu yang baru. Sesuka hati awak. Tapi ingat bila soalan kata ini ialah satu segitiga, kamu jangan pergi lukis segitiga sisi sama, kaki sama ataupun bersudut dekat. Awak lukis sebarang segitiga awak, sesuka hati awak. Okey, kemudian awak boleh letak, sebab dia kata PQR ialah sebuah segitiga, so awak boleh letak PQR sesuka hati awak juga. Tak semestinya sama macam cikgu tadi. Okey, cikgu tadi macam ini. Mungkin awak sekarang kata, cikgu saya nak letak P di sini. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, katakan cikgu kata PQR. Boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita masukkan PQ 10 cm, PR 6 cm. Kemudian cikgu bagi luas ialah 22.42. Kemudian cikgu tanya apakah sudut QPR. Kamu tengok lalas, awak kan buat kerja yang sama juga kan? Awak kan buat kerja yang sama juga. 22.42 sama dengan setengah, 6, 10 sin sudut QPR. Serupa juga. Tapi kali ini, bila awak dapat dua jawapan itu jawapan apa tadi? Bila awak dapat jawapan 48.36 dan 131.64, kali ini kita kena terima kedua-dua jawapan. Tadi kita abaikan. Macam mana kita nak bezakan? Kalau soalan satu ini, saya abaikan ini sebab mengikut gambar raja yang diberi dalam soalan, nampak dia ialah sudut tirus. Itu sebabnya saya abaikan jawapan sudut cakar. Tapi kalau kita tengok contoh kedua ini, cikgu tak bagi gambar raja, cikgu bercerita saja. Cikgu bercerita saja. Dan daripada cerita yang diberi di sini, daripada cerita yang diberi di sini, awak lukis gambar raja sendiri. Ini raja sendiri, bukan diberi oleh soalan. Sebab kita kenapa nak lukis raja sendiri? Supaya senang kita bayangkan keadaan dia yang pagi tu mana dengan mana ialah pasangan. Mana dengan mana boleh pakai terus. So kalau ini raja sendiri, bila kita dapat dua jawapan,
awak tak ada alasan nak abaikan mana-mana satu kecuali satu saja, jumlah dia melebihi 180. Kalau tak nampak masalah macam ini, dua sudut kita tak tahu lagi, maka tak ada alasan itulah. Kita baru nampak satu sudut di sini. Maka kita akan terima kedua-dua jawapan. Tidak ada alasan awak untuk abaikan mana-mana satu. Kamu tak boleh kata, cikgu sebab dalam gambar raja dia nampak macam sudut tirus. Tak boleh. Sebab kamu jangan lupa gambar raja ini awak yang lukis sendiri. Awak yang lukis sendiri. Bayangkan, kalau sekarang cikgu label sini pula P. Sini pula Q. Sini pula A. Di mana cikgu ubah semua itu? Tengok cikgu. Okey, cikgu ubah semua ini. Maka label sudut sisi saya pun saya akan ubah. Okey. So cikgu akan tapak PQ 10. PQ 10. PR 6. Lepas tu luas 22.42 dan soalan tanya ini. So kalau ikut gambar raja ini, awak akan tulis ini kan? Dan ikut gambar raja ini, awak akan pilih jawapan kedua. Awak akan pilih jawapan kedua sebab ini melebihi daripada 90 darjah. Okay? Kalau 90 darjah lebih kurang macam ini saja, 90 darjah. Ini melebihi. Okay? So apa yang cikgu nak cakap di sini ialah, okay, bila kita pakai petua sinus cari sudut, bila kita gunakan luas segitiga untuk cari sudut, kita akan ada dua jawapan. Nak pilih mana satu jawapan, kita tidak boleh rujuk kepada gambar raja yang kita lukis sendiri punya. Gambar raja yang diberi oleh soalan boleh. Yang kita lukis sendiri punya tak boleh. Tak boleh kata, cikgu nampak dia sudut tirus, maka saya pilih jawapan sudut tirus. Cikgu saya nampak dia sudut cakar, maka saya ambil jawapan sudut cakar. Sebab gambar raja ini tidak boleh dipercayai. Awak lakar sendiri. Awak yang cakap dia sudut cakar. Soalan tak pernah cakap. Kecuali dalam soalan ini, cikgu kata, cari sudut PQR jika boleh berlaku dalam exam, cikgu kata macam ini. QPR, QPR ialah sudut, contohnya cikgu tulis macam ini. So kalau ada ayat ini, maka kita abaikan jawapan inilah. Kita abaikan jawapan ini, kita hanya terima jawapan ini. Kenapa? Sebab ada ayat beritahu kita sudut QPR ialah satu sudut cakar. Ada ayat yang beritahu kita sudut QPR ialah sudut cakar. So kalau tidak ada ayat ini, gambar raja tak dipekarkan, memang kita akan terima kedua-dua jawapan. Dan biasanya memang awak akan tengok pun soalan akan kata cari sudut-sudut QPR. Kita memang tahulah dia akan dapat lebih daripada satu jawapan. So ingat dalam tajuk ini kita belajar 3 rumus. Petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga. Untuk petua sinus dan luas segitiga, sebab dua-dua ini melibatkan sin. Bila dia melibatkan sin, kita selalu ada dua jawapan. Kalau melibatkan cos, tak ada masalah. Kalau melibatkan cos, tidak ada masalah. Mungkin cikgu cuba terangkan sikit kenapa macam ini. Benda ini sebenarnya awak akan nampak nanti bila awak belajar di tingkatan 5. Kenapa bila sin kita ada dua jawapan? Apa-apalah, kita bagi senang aja. Sin theta sama dengan 0.5. Cuba cari apakah sudut ini. Intan, tolong cari kejap. Sin theta 0.5 tu, 30. 30. So jawapan kedua kita. Kalau cikgu nak jawapan kedua, 150. 150. So kalau ini ialah sudut dalam segitiga, ini ialah sudut dalam segitiga. Kita kena tengoklah dia nak sudut tirus ke, dia nak sudut cakar ke, dia logik ke tak logik. Tapi kenapa petua kosinus tak payah buat kerja ini? Cuba tekan dulu apakah jawapan untuk sudut ini. Izzat, apa sudut ini? Kalau cos theta sama dengan 0.5, theta ialah berapa? Tekan kalkulator. Kenapa? Ni.
Cikgu bukan suruh awak hafal. Benda ini memang kena tekan kalkulator baru tahu jawapan. Tahu tekan tak? 60. 60. Okey. Dan dalam bila petua kosinus, kalau dia bagi awak 60, awak terima saja jawapan 60, awak tidak perlu buat jawapan kedua. Tidak perlu buat jawapan kedua. Tapi sebenarnya jawapan kedua wujud tak? Wujud. Hanya tak diguna untuk segitiga. Okey, jawapan kedua ini sebenarnya wujud di mana awak boleh dapat. Nanti cikgu akan terangkan Okey, kamu boleh dapat dengan awak gunakan 360 tolak jawapan ini. Iaitu 300. Tapi kita tak akan buat jawapan kedua ini sebab jawapan ini selalu melebihi 180 darjah. Kalau buat pun dia automatik akan diabaikan. Kalau saya buat, dia pun automatik akan diabaikan. Itu sebenarnya kalau petua kosinus. Kalau kita gunakan petua kosinus untuk cari sudut, kita terus percaya saja apakah jawapan yang diberi oleh soalan. Apakah jawapan diberi oleh kalkulator. Kita tak perlu pergi ambil jawapan kedua, lepas tu tengok nak ke tak nak. Sebab jawapan kedua dia ialah 360 tolak 60. Kalau saya tekan benda ini, saya selalu akan dapat satu sudut lebih daripada 180 dan jawapan itu selalu diabaikan. Sebab sudut dalam segitiga jumlah baru 180. Takkanlah satu sudut sudah melebihi 180. Okey, satu lagi soalan kan. Cikgu pula, kenapa ini ialah 180 tolak dia? Ini 360 tolak dia. Kenapa ini tak boleh 180 tolak dia juga? Okey, cikgu terang sikit Okay, cuba buat 180 tolak dia berapa? 120 kan? 120 kan? Okey, cuba cikgu panggil orang Okey, Amira, you cuba tekan cos 60, checking, cuba tekan cos, cikgu kata jawapan 300 itu. Adika, tolong tekan cos 120. Okey, Amira, jawapan? 0.5. Ashikin? 0.5. Adika? Negatif 0.5. Okey. So cikgu memang tak akan fikir ini. Cikgu memang tak akan fikir ini. Sebab ini bukan cara untuk saya dapat jawapan kedua bagi kos. Tapi macam mana datang ini memang cikgu tak boleh terangkan lah. Sebab itu memang dalam tajuk tingkatan 5 sudah. Cikgu memang tak boleh terangkan. Cikgu hanya beritahu kamu kenapa cikgu tidak ambil jawapan ini. Cikgu tak ambil jawapan kedua ini sebab dia melebihi 180. Kenapa tak buat 180 tolak dia macam sin? Sebab memang kalau untuk kos, kalau buat macam itu, awak tak dapat jawapan 0.5. Untuk sebelah sini pun sama. Untuk sebelah sini pun sama. Cikgu suruh buat 180 tolak dia kan. Kenapa cikgu tak suruh pergi buat 360 tolak dia? Okey, satu, kalau buat dia pun melebihi 180. Kalau ambil pun memang tak guna. Dan kalau saya cek nilai ini pun dia bukan 0.5. Okey. Kalau cikgu cek ini Okey. Kita tengok jawapan pertama ialah sin 30, jawapan kedua sin 150. Yang ini cikgu kata tak payah buat. Kalau awak buat, tengok apa akan jadi. Okey, satu kumpulan lagi. Adani tekan ini, Ain tekan ini, Adam tekan ini. Okey, Adani apa jawapan? Dapat tak 0.5? Dapat? Dapat. Ain dapat tak 0.5? Dapat. Dapat. Sebab itu memang jawapan yang dibenarkan. Adam, boleh dapat 0.5? Hilang. Hazwani, tolong tekan kejap. Dapat negatif 0.5. Dapat negatif 0.5. So memang kita tak boleh buat kerja ini. Tapi kenapa tak boleh, itu tingkatan 5 punya sukatan Hanya cikgu beritahu sebenarnya untuk persamaan trigonometri kita ada banyak jawapan. Kita ada banyak jawapan. Sebenarnya nanti awak belajar dalam tingkatan 5 awak akan tengok. Bukan 2 jawapan. Ada jawapan ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Ada banyak jawapan sebenarnya. Hanya biasanya untuk penyelesaian segitiga, kita akan terima jawapan pertama ataupun jawapan kedua. Jawapan seterusnya kira pun tak guna. Memang tak akan diterima. Memang tak akan diterima sebab jawapan itu lebih daripada 180 darjah. Ada lagi jawapan. Okey, tak percaya saya, awak boleh cuba tekan ini. 390. Sin 390. Kalau kamu tengok jawapan dia buka 0.5.
Betul Ilya? Sin 390. Betul. Betul. Ada banyak jawapan sebenarnya. Ini form 5 baru kita tengoklah Ada banyak jawapan. Untuk sinus punya, sin punya kita akan fikir dua kemungkinan. Jawapan pertama dan jawapan kedua aja. Itu sudut tirus dan sudut cakar. Untuk cos pun sama. Sebenarnya ada banyak jawapan di belakang ini. Ada banyak jawapan di belakang ini. Tapi kita hanya akan terima jawapan pertama dia. Sebab jawapan kedua dia sudah melebihi 180. Memang tak akan diambil kira lah. Tak mungkin terima dia sampai bila-bila masa untuk tajuk ini. Sebab tajuk ini cerita tentang sudut berada dalam segitiga. Jumlah dia maksimum 180. Nanti bila sampai tingkatan 5, kita belajar satu tajuk nama dia fungsi trigonometri. Waktu itu bolehlah, you nak berapa jawapan, adalah. Boleh letak lagi di belakang. Sebab waktu itu kita bukan bincang cerita dalam segitiga. Kita sebarang sudut. Waktu itu kita ada banyak jawapan. So ini pengetahuan kepada kamu sajalah. Boleh faham, tak boleh faham pun tak apa. Tak apa. Pentingnya ingat itu saja. Gunakan petua sinus cari sudut. Gunakan luas cari sudut. Ada jawapan kedua. Kemudian fikirkan. Nak terima dua jawapan ke nak terima satu jawapan? Tapi kalau sekarang awak gunakan awak gunakan petua, bukan petua. Awak gunakan luas segitiga ini. Contohnya cikgu bagi ini 5. Cikgu bagi ini 40 darjah. Katakan cikgu namakan ini ABC. Cikgu kata cari panjang AC. Tarik panjang AC jika luas segitiga ABC ialah, sekejap, tak boleh sesuka hati. Okey. 3.23 cm persegi. So, kalau kamu tengok sekali lagi, kali ini cikgu sudah bagi luas segitiga kepada kamu. Cikgu sudah bagi luas segitiga kepada kamu dan cikgu tanya apakah panjang AC. So, boleh tak saya gunakan rumus tengah AB sin C untuk cari luas? Di mana panjang AC di sini Panjang AC di sini Boleh tak? Saya macam tadi, pakai rumus luas segitiga untuk cari panjang AC. Satu langkah terus pergi kepada jawapan lah. Boleh tak? Amira boleh tak? Sesuai tak? Kalau sisi ini dan sudut ini. Tak boleh. Sorry, boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh. Kalau saya gunakan rumus luas segitiga, yang saya perlu pakai kalau sudah ada sudut ini, dan ada sisi ini, sisi yang satu lagi yang saya nak pakai mesti sisi yang mana satu? AC ke BC? AC. Kenapa? Sorry. AC ke BC? AC. Kalau itu bolehlah. Sebab luas kita sudah ada. So maksudnya kamu tengok dua sisi satu sudut dengan luas. 4 benda. Satu benda je saya tak tahu. So saya boleh gunakan rumus luas segitiga tu setengah AB sin C untuk tapak jawapan. Mungkin awak kata, cikgu, sudut yang tapak ini C, ini A. Cikgu sudah kata, sebenarnya ini dia wakilkan saja. Yang pentingnya, sisi A, sisi B, sudut C, ini tempat dia. So, asalkan kalau kamu tengok kan, cikgu boleh letak tangan cikgu di sini kan. So, okey lah. Dua sisi dan sudut. Sisi atas tahu, sudut tahu, hanya sisi bawah tak tahu. Tapi luas tahu. So, satu formula ada 4 benda. Kalau 3 benda saya tahu, automatik saya mesti boleh cari yang satu lagi. Okey, Amira kita masukkan nilai. So, luas 3.23 okay. sama dengan 1/25. B tu kita AC lah kan? AC lah. Lepas sesuai kita terus gunakan nama untuk segitiga tu. Kalau tidak awak label B, nanti B yang mana pening. Sin 40. Okey. Dan untuk siapa kalau tak biasa, satu cara ialah awak pakai sheet calculate lah. Siapa yang nak buat manual punya, kalau awak tidak biasa nak pindah ke sebelah kiri sebab benda kita nak di sini kan.
Kalau awak tak biasa, awak letak benda ini di belakang. Letak ini di belakang, maka lebih senang untuk awak pindah ke kanan. Untuk siapa kalau nak buat manual. Kalau siapa pakai calculator punya tak ada masalah. Siapa pakai calculator punya tak ada masalah. You letak mana-mana pun calculator faham. Okey, cikgu nak jawapan 2.01. Kejap. 2.01. Ada jawapan kedua dah? Tak ada. Tak ada Kalau kamu jangan pula, cikgu kata ada jawapan kedua bila nak pakai untuk cari sudut. Sekarang kita cari sisi. So memang itu satu-satu jawapan saja, tidak ada jawapan kedua. Boleh ya? Betul ke jawapan ini? Cikgu tak cek. Betul ke? 3.2. Okay. Ada orang tekan? Betul. Betul Okey. Boleh So latihan untuk hari ini ialah latihan 9.3.1. Okey, soalan 2 dan soalan 3. Yang ini awak hantar melalui Google Form kepada saya. Okey. Lepas itu latihan 9.3.2 ini cikgu akan bimbing kamu buat pada hari Isnin minggu depan sebab banyak sangat step dan cikgu takut awak round off terlalu banyak nanti cikgu susah nak semak. Okey. So awak ada masa nanti cikgu akan bimbing sikitlah dan awak cuba buat awak cuba buat ada soalan format SPA. Ini yang cikgu kata, satu soalan 10 markah. Dalam satu soalan ini cikgu mesti akan uji petua sinus, cikgu mesti akan uji petua kosinus dan cikgu akan uji luas segitiga. Hanya mana satu uji mana satu dan berapa kali saya uji. Maksudnya mungkin bila jawab soalan 1A kita sudah gunakan petua sinus. Tidak bermaknanya 1B cikgu tak boleh tanya petua sinus So cikgu akan, ini saja, dua ini awak hantar melalui Google Form. Yang ini awak buat pada kertas. Nanti bila hari Isnin cikgu main pick orang mungkin cikgu tak, contoh, Farisa, tolong PN jawapan ini kepada saya. Kemudian cikgu akan tegur daripada jawapan Farisa apa yang betul, apa yang salah. Cikgu akan buat macam tu. Okey, so cikgu bimbing sikitlah sebab masa ada lagi. Kejap, cikgu stop record dulu. Sebab benda ini eloknya ialah awak fikir semula. Cikgu stop record dulu.